Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu kalau korang ingat, aku ada naikkan satu video di mana telur iguana sudah pun menetas. Sekarang ni usia anak iguana tu sudah pun mencecah 1 bulan daripada tarikh dia menetas daripada telur tu. Ni salah seekor anak iguana yang sudah besar lah. Bukanlah besar sangat, maksudnya dia sudah pun usia 1 bulan dan saiznya lebih besar berbanding semasa dia baru je lahir. Nampak? Jadi ini antara anak iguana yang gemuk sikit lah berbanding 2 ekor yang lain. Jadi tengok. Okey, kalau korang nak tahu, sebenarnya menyimpan iguana ni memerlukan satu permit khas daripada perkhidmatan. Betul, memang ada permit. Kalau korang menyimpan iguana ni tanpa lesen yang sah daripada perkhidmatan, mungkin kita akan dikenakan tindakan undang-undang daripada perkhidmatan tu lah. Cara yang paling selamat untuk kita menyimpan iguana adalah dengan mendapatkan permit atau lesen menyimpan daripada perkhidmatan. Macam mana cara untuk kita dapatkan lesen menyimpan iguana ni? Saya akan ceritakan ni sekejap lagi. Okey, cara yang pertama, yang paling penting sekali, korang mestilah beli iguana daripada penjual yang benar-benar sah. Penjual yang menjual sekali dengan chip dan resit jualan untuk kita tukarkan menjadi lesen menyimpan. Okey, bila kita sudah membeli iguana di kedai haiwan yang betul dan dia sudah serahkan resit pembelian kepada kita sebagai pembeli, jadi tugas kita adalah membawa resit itu bersama dengan kad pengenalan pergi ke Jabatan Perkhidmatan Negeri masing-masing. Jadi di kaunter perkhidmatan tu nanti kita akan serahkan resit dan kad pengenalan kepada petugas yang berada di kaunter tu lah. Jadi dia akan proses resit itu untuk menukarkannya menjadi lesen menyimpan. Selain itu, korang juga perlu memastikan yang korang ada benda ni, microchip. Ini adalah microchip untuk kita masukkan ke dalam badan iguana. Dan apa yang penting adalah nombor penandaan yang ada pada chip ini untuk pegawai perkhidmatan memasukkan ke dalam lesen iguana kita. Jadi cara yang pertama ni agak senang sikit lah. Kita beli daripada penjual dan kita bawa ke Jabatan Perkhidmatan untuk mendapatkan resit perkhidmatan. Jadi cara ni biasanya tak banyak kerenah sangat. Dia agak mudah sikit lah. Cuma korang kena pastikan yang korang membeli daripada penjual yang betul supaya korang mendapat resit. Sebab apa yang terjadi sekarang ni, ramai orang yang menjual iguana di media sosial macam Facebook. Diorang jual dalam grup-grup haiwan eksotik, tapi diorang tak berikan sekali dengan lesen jualan kepada pembeli. Pembeli ni dia akan rasa teraniaya sekiranya dia tak tahu pun yang menyimpan iguana ni kena ada lesen. Tahu-tahu je beli iguana, rupa-rupanya kena ada lesen. Bila kita minta daripada owner lama kata tak ada lesen tu. Jadi agak menyusahkan jugalah. Lesen iguana ni mesti ada bayaran jugalah. Tapi jangan risau, bayarannya tak adalah terlalu tinggi. Macam kita kena renew rotek kenderaan tiap-tiap tahun tu. Jadi ini antara contoh lesen menyimpan iguana. Dibagi dalam bentuk kertas macam ni. Dan keterangan haiwan apa yang kita simpan. Di depan ni adalah syarat-syarat menyimpan dia ni. Syarat menyimpan, alamatnya mesti alamat yang kita duduk. Tempoh menyimpan haiwan iguana dalam lesen ni adalah setahun. Jadi setahun kita perlu membayar RM5 sahaja. Okey, sekarang kalau kata kita simpan 2 ekor iguana, jantan dan betina, dan tiba-tiba iguana tu bertelur, telur tu menetas menjadi anak iguana. Macam keadaan yang saya dapat ni, saya ada iguana warna merah satu. Dan tak lama berapa tahun kemudian saya beli iguana warna hijau. Rupa-rupanya iguana warna hijau ni betina. Tak tahu pun itu betina. Jadi jantan betina jumpa, jadilah telur kan. Sekarang telur dah menetas jadi anak iguana. Macam mana kita nak buat lesen iguana untuk anak-anak iguana tu? Sedangkan tadi saya dah cakap lesen iguana ni kita boleh tukarkan melalui resit kedai yang kita dapat. Sekarang
kita tak ada kedai, anak iguana dah menetas, macam mana kita nak dapatkan resit tu? Okey, caranya macam ni. Andai kata iguana korang bertelur dan menetas, korang yang pertama sekali perlu menulis satu surat rasmi kepada pengarah Jabatan Perhilitan. Mohon kebenaran untuk mengeluarkan lesen bagi anak iguana dengan syarat induk dia, bapa dan ibu iguana tu, induk dia, inilah pasangan ni, mesti ada lesen yang sah juga. Pastikan induk tu ada nombor penandaan dari resit dari lesen yang kita simpan, sebab kita akan masukkan maklumat nombor tu ke dalam surat yang kita akan tulis. Dalam surat rasmi yang sama juga ni, kita juga perlu sertakan beberapa gambar. Yang pertama, gambar induk, gambar iguana bertelur, berapa biji telur, gambar apabila telur sudah menetas. Itu semua sebagai bukti yang kita nak kemukakan sebagai lampiran kepada perhilitan. Jadi pegawai perhilitan tu dia akan baca surat kita dan dia akan menilai lah sama ada kita layak ataupun tidak untuk mengeluarkan lesen bagi anak iguana. Selalunya memang akan lepas lah. Dan sama juga dengan iguana yang kita beli di kedai tadi, untuk setiap anak iguana yang dah lahir, kita juga mesti beli microchip di kedai haiwan. Okey, microchip ni, okey, kalau kata iguana korang bertelur 30 biji dan 30 biji itu juga yang menetas menjadi anak iguana, korang mestilah beli microchip ini juga sebanyak 30 batang. 30 microchip. Harga satu microchip ni dalam berapa? RM25. Mungkin lain kedai lain harga dia, tapi ini harga standard bagi satu microchip. Okey, jadi macam mana pula kalau kita beli iguana tu dari orang persendirian? Maksudnya bukan beli dari kedai haiwan. Mungkin pemilik iguana tu dia dah tak nak simpan lagi iguana dia atas sebab-sebab yang tertentu, dia pun nak jual iguana dia. Dan tiba-tiba ada pula orang nak beli iguana ni. Macam mana nak dapatkan lesen tu? Adakah dengan memberikan lesen sedia ada, beri kepada pemilik baru? Macam itu. Okey, caranya macam ni. Benda ni saya tak pernah buat, tapi saya cakap berdasarkan pengalaman yang dikongsi oleh kawan saya lah. Jadi yang pertama, apabila kita nak tukar milik lesen iguana, okay, pastikan kita ada salinan IC owner baru lah. Bil utility, contoh macam bil air, bil elektrik, sebab dia nak tahu alamat tempat tinggal sama dengan alamat dalam IC. Kemudian lesen iguana yang lama untuk kita tukar nama kepada pemilik baru, bawa ke Jabatan Perhilitan dan beritahu nak tukar nama dalam lesen iguana. Jabatan Perhilitan akan keluarkan lesen yang baru atas nama pemilik yang baru. Walau bagaimanapun, apa yang saya sebutkan tadi, dia mungkin berbeza mengikut negeri. Mungkin negeri Selangor lain syarat dia, mungkin negeri Sembilan lain syarat dia. Walau apa pun, seeloknya kita tanya sendiri atau kita dapatkan maklumat daripada pegawai perhilitan untuk info yang lebih tepat. Tapi apa yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri yang saya dah buat lah. Dan memang cara yang saya gunakan itu adalah cara untuk saya mendapatkan lesen iguana sebelum ni. Selain tu, cara yang saya sebutkan tadi terpakai juga untuk haiwan-haiwan lain yang memerlukan permit khas daripada perhilitan. Jadi sebelum saya habiskan video ni, saya suka nak ingatkan, apabila kita memiliki haiwan, pastikan kita tahu status haiwan tu macam mana. Adakah ia termasuk dalam haiwan yang dilindungi, haiwan yang terancam. Jadi semua ni pentinglah untuk kita tahu apakah dibolehkan untuk kita menyimpan haiwan itu ataupun tidak. So kita jumpa lagi. Sekiranya terdapat kesalahan fakta yang saya berikan, saya mohon maaf. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.